Hari ini saya takkan lama, saya nak bincang satu tajuk penting, iaitu gandengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang saya bongkarkan petang tadi. Gandengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Tengku Razali Hamzah ya. Dia sebenarnya Tan Sri ya. So gelaran betul adalah Tengku Tan Sri Razali Hamzah. Adalah gandengan mantap, diterima rakyat dan bukannya seperti yang didakwa oleh setengah wartawan untuk melawan Anwar Ibrahim. Saya akan jelaskan mengapa itu adalah persepsi silap. Ya. Gandengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah adalah gandengan yang di mana di dalam nadi mereka berdenyut jiwa perjuang, ya, kewibawaan untuk membawa perbaharuan kepada negara. Sebab politik kita tenat, ya saudara-saudari. Malaysia tenat. Malaysia is in deep shit. Sorry for the language. Malaysia is in trouble. Okey? Disebabkan siapa? Disebabkan satu manusia yang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey? Yang menggunakan duit rakyat, menggunakan duit negara untuk mengayakan ahli-ahli parlimen, untuk mengayakan menteri-menteri, untuk mengayakan timbalan-timbalan menteri dengan jawatan pada tahap tidak sepertinya sebelum ini, tak pernah dilihat, semata-mata sebab dia nak pegang majoriti dia yang tipis tu. Sebab dia tak nak hilang kuasa, sementara rakyat merana disebabkan penyakit COVID. Ya, perniagaan-perniagaan hampir bankrupt. Ya, ada yang hilang sumber pendapatan. Ya, jadi kita perlu pembaharuan. Kita perlu pembaharuan dan ini adalah satu gandengan mantap yang saya rasa harus diterima oleh semua dan saya rasa juga diterima oleh majoriti ahli-ahli parlimen. Setahu saya memang majoriti dengan UMNO. Ya, sebab UMNO berpecah kepada tim A, tim B. Ya, semalam saya dah buat dalam live saya, UMNO ni, tim B ni sebenarnya dah diterajui oleh Tengku Razali Hamzah. Dan ada lebih kurang 25 hingga 26 ahli parlimen daripada UMNO tu, dari tim B tu yang menyokong Razali. Ya. Dan tim A tidak diperlukan. Tim A yang bermasalah, yang kencing atas ummah, yang menipu ummah konongnya nak perjuangan penyatuan ummah dan menggunakan alasan itu, ya, untuk memainkan isu-isu resis, kononnya untuk memperjuangkan umat, tapi rupa-rupanya hanya untuk cuba datang kembali ke tampuk kepimpinan negara. Siapa yang menerajui tim A? Najib. Siapa yang dalang isu Anwar cuba menjadi Perdana Menteri dengan penipuan? Kononnya ada 121 ahli parlimen yang menyokongnya. Najib dan Zahid. Orang-orang Najib, orang-orang Zahid. Ya? Cuba lihat barisan kepimpinan tim A. Najib dah disabitkan bersalah. Dan saya percaya sabitan tu. Saya ikuti kes mahkamah dia. Zahid nak selamatkan Tengkuk terdesak. Bong Mokhtar ada kes mahkamah. Aziz Rahim ada kes mahkamah. Tajuddin. Dan Anwar Musa layak bergelar badut UMNO, buka je mulut, tipu, pakar kelentong UMNO. Ya, inikah pemimpin yang kita nak? Kita tak nak pemimpin macam ni. UMNO semangat 1946, pada ketika itu golongan bangsawan, golongan pendekar, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk petani, berjuang untuk rakyat-rakyat miskin. Ya. Yang ada dalam tim A ni, Najib, Zahid dan sebagainya, berjuang untuk wang, kuasa dan kedudukan. Itu sahaja. Dia akan pijak siapa sahaja, dia akan kencing kat siapa sahaja, termasuk ummah, jaja konsep penyatuan ummah sebab nak kuasa. Dulu dia kata DAP adalah resis. Saya sendiri pernah kata DAP adalah resis sebab ketika itu memang ada beberapa pemimpin DAP keluarkan kenyataan-kenyataan resis. Tetapi hari ini dengar tak DAP keluar kenyataan resis? Tidak. DAP is not even in the government. Tetapi kalau kau pergi page-page UMNO, kau pergi page-page Barisan Nasional, apa yang dibuat? Ini semua salah DAP. Excuse me, DAP is not in the government, tetapi anda memainkan isu resis DAP sambil putar belit agama. Sambil putar belit, itu yang tak tahan tu. Itu yang saya tak tahan tu. Putar belit agama. Menteri lakukan kesalahan, tak ikut SOP, petik dari Al-Quran, lepas tu kata apa? Menteri ini hero. Boleh terima tak? Boleh terima. Ini dah, this is bordering on syirik sebenarnya.
This is bordering on munafik sebenarnya. Boleh terima tak? Tak boleh. Saya tak boleh terima. Ha? Ahli parlimen PAS berdiri dalam parlimen, melanggar perlembagaan persekutuan, dia kata kitab Injil, Bible is distorted. Oh, boleh. Sebab mereka terlampau berkuasa. They are above the federal constitution. They are above the agung. They are untouchable. Siapa yang create climate ni? Muhyiddin Yassin. Semenjak dia datang sebagai Perdana Menteri, Melayu Islam berpecah. Rakyat berpecah. Isu perkauman meningkat. Ya, menteri-menteri bermaharajalela. Ya. It's about time. Sudah sampai masanya kita ada gandengan pemimpin yang betul-betul berpengalaman, betul-betul berjiwa rakyat, yang inginkan perubahan, ya, yang inginkan sesuatu yang baik untuk negara, bukan hanya nak jaga poket mereka. Sebab hari ini, dengan kerajaan ni adalah kerajaan rakyat jaga rakyat, menteri jaga poket, negara jahanam teruk. Okey? Kita tak nak negara macam ni. Saya tak takut manusia. Saya dah beritahu. Saya tak takut manusia, dan Muslim tak harus takut manusia. Bukan Muslim juga tak harus takut manusia. Because manusia memang bukannya kita kalau dari segi Islam kita hamba Allah, kita bukan hamba Muhyiddin. Muhyiddin dengar tak? We are not your servants. Kita hamba raja, kita hamba Allah. Kalau agama lain sama. Mereka juga hamba kepada Tuhan mereka. Bukannya hamba Muhyiddin. Tapi Muhyiddin berlagak seperti rakyat hamba dia. Menteri-menteri boleh pijak undang-undang. Tetapi Muhyiddin, dia selamatkan tengkuk menteri-menteri dia, ahli-ahli parlimen dia. Sambil menghukum rakyat. Saya dah beritahu banyak kali. Face mask tak pakai betul pun kena denda. Ya. Beribu-ribu ringgit. Orang tua ditahan. Okey. It's time kita terima gandengan baru yang mantap ni. Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Tengku Razali Hamzah. Kedua-dua tokoh negarawan yang dihormati. Yang saya percaya sekiranya mereka membentuk satu kerajaan perpaduan. Kerajaan itu akan mantap dan mampu menangani semua masalah negara. Dan sekaligus dapat kelorok kumpulan-kumpulan yang pelik ni. Kumpulan-kumpulan tersasar, terpesong ni. Ya, dan hari ini ada beberapa skrip dimainkan. Naratif dimainkan. Salah satu naratif yang dimainkan ialah kononnya Mahathir berganding bahu dengan Muhyiddin Kuli untuk lawan Anwar. Di sini saya nak jelaskan, naratif tu salah. Mengapa salah? Because Anwar is no longer relevant. Mahathir tak pernah rasa terancam dengan Anwar. Saya ceritakan, saya buat satu pembongkaran. Saya dah buat sebelum ni, tapi saya buat satu pembongkaran. Ya. Sebelum kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, Mahathir sebenarnya hadir dalam, saya ringkaskan sebab saya dah buat panjang lebar sebelum ni. Mahathir hadir dalam satu mesyuarat PPBM, Majlis Tertinggi. Muhyiddin ada dalam mesyuarat tu. Alasan yang digunakan oleh Muhyiddin ni untuk bawa PPBM keluar daripada Pakatan Harapan ialah kononnya kita perlu elak Anwar daripada jadi Perdana Menteri. Dia timbulkan persepsi bahawa Anwar sudah ada atau mampu memiliki sokongan majoriti. Tapi pada ketika itu Mahathir sebenarnya tahu Anwar tidak disokong oleh majoriti ahli parlimen. Baru-baru ini terbukti. Ya, saya sahaja secara konsisten beritahu Anwar will not get the majority untuk bersembah kepada Agong. Yang lain semua portal-portal dia duk main, dia akan dapat majority. Saya kata tak, dia takkan. Malah pada hari itu bukan hanya dia tak akan dapat majority, dia tak akan ada bukti untuk dipersembahkan kepada Agong, malah kerajaan tidak akan jatuh pada hari itu. Ternyata saya bercakap benar. Hari itu dia pergi buat apa? Dia senyum ke Agong, dia beritahu saya ada bilangan ini sokongan tanpa memberikan sebarang bukti. Sebab Anwar, sokongan terhadap Anwar tidak pernah mencecah angka 91, malah beberapa hari sebelum dia berjumpa dengan Agong, merosot teruk. Saya diberitahu sampai 82 ahli parlimen.
Majoriti ahli parlimen PPBM, UMNO tidak ingin Anwar. Sabah Sarawak majoriti tidak ingin Anwar. Warisan tolak Anwar. Dan DAP sebenarnya tidak akan kerjasama dengan UMNO Team A. You tell me where the numbers come. Dari Magnum, dari Sports Toto, dari Kuda. Okay, dia tak ada numbers. Dan Mahathir tahu benda ni, maka Mahathir tahu pada ketika sebelum Pakatan Harapan tumbang, Mahathir tahu Muhyiddin menipu kononnya Anwar boleh menimbulkan kekacauan. Jadi Mahathir tolak. Mahathir tahu Muhyiddin is lying. Tapi Muhyiddin menggunakan alasan itu untuk meracuni pemikiran ahli-ahli parlimen PPBM supaya mereka takut dan mereka setuju kepada usul bawa keluar PPBM. Tapi Mahathir tidak setuju untuk menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Sebab dia pegang pada prinsip, I do not want to be a Prime Minister of a coalition where there are crooks and criminals in that coalition. Dia tak nak bersekongkol dengan Najib, Zahid. Jadi, dia letak jawatan. Itulah jawapannya. Dia letak jawatan. Yang di Pertuan Agong sebenarnya menasihatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya jangan letak jawatan. Tapi Mahathir pegang pada prinsip, I cannot. Saya lawan dengan mereka ni untuk buktikan bahawa mereka ni bersalah. Kemudian awak suruh saya bersekongkol dengan mereka dan menjadi Perdana Menteri. Tapi Muhyiddin tak apa. Dia boleh bersekongkol dengan siapa sahaja. Sebab matlamat dia, seperti Anwar, dia kemaruk kuasa. Kita dah lihat dia kemaruk kuasa. Dia kemaruk nak jadi Perdana Menteri. I want to become Prime Minister. Because why? Previously, I was about to become the Prime Minister until Najib sacked me. Jadi saya nak jadi Perdana Menteri dan saya nak berkuasa. Jadi sebab itu Muhyiddin terus pinggirkan Mahathir. Tak apa, kau tak nak datang, sudah. Dia pergi dan dia jadi Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kita lihat hari ini bercakaran, ya, UMNO bercakaran dengan PPBM, Muhyiddin bercakaran dengan UMNO, PAS bercakaran dengan UMNO, bergelut kuasa, bergaduh, ya. Ini semata-mata sebab Muhyiddin hanya ingin jadi Perdana Menteri. Dia tidak hiraukan dia buat gabungan dengan apa. Kalau mereka tak suka saya beri jawatan. Guna duit siapa? Guna duit rakyat, guna duit negara. Saya beri mereka jawatan. Dalam pada petani sengsara, dalam pada rakyat sengsara, dalam pada bisnes-bisnes itu runtuh, tak apa. Saya ambil duit, saya beri mereka jawatan. Sebab saya nak kekal jadi Perdana Menteri. Lihatlah keadaan negara kita hari ini. Tak cukup dengan tu. Dah dapat kuasa, dah pegang kerajaan, dah dapat majoriti. Ini nak tumbangkan kerajaan-kerajaan negeri sampai tercetus pilihan raya negeri Sabah. Akhirnya siapa yang menderita? Rakyat yang menderita. Dia buat CMCO di beberapa negeri disebabkan kesalahan ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang tidak ikut SOP. Rakyat yang menderita. Cuba saudara-saudari datang ke Pekan Ipoh. Tengok berapa banyak kedai yang dah tutup. Bisnes yang dah hancur. Sebab nak tumbangkan kerajaan negeri. Cuba pergi ke Subang Jaya. Cuba pergi ke Kuala Lumpur. Tengok berapa rumah kedai dah tutup. Sebab Muhyiddin nak pegang kerajaan negeri. Tahu tak mengapa dia nak pegang kerajaan negeri? Sebab bila pegang kerajaan negeri, apabila pilihan raya umum, parlimen dibubarkan dan pilihan raya umum tercetus, maka pihak yang memegang kerajaan negeri boleh gunakan jentera pentadbiran negeri untuk kempen. It's very simple. It's simple politics. Muhyiddin is all about politics. He's not about the rakyat. Penghukum rakyat, pembuli rakyat. Saya dengan ni nasihatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Akur dengan gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Tan Sri Razali Hamzah. Dan seboleh-bolehnya letak jawatan segera. Because saya ulang, rakyat does not want you. I do not want you. I'm not afraid of you. Dan jangan, saya dah ulang banyak kali, jangan gelar diri awak abah. You are not my abah. Jangan insult abah saya. You are not Malaysians abah. Kau tak layak jadi abah. Okay? Muhyiddin bagi saya adalah bapa kehancuran negara. Muhyiddin bagi saya is the worst Prime Minister Malaysia has ever seen. I admit saya tahu Najib melakukan kesalahan dan perlu menjawab bagi kesalahan dia.
Tapi duduk tepi dengan Muhyiddin ni, Najib nampak macam malaikat. Tak boleh. Saya tak boleh terima Muhyiddin. Dan ramai tak boleh terima Muhyiddin. Dan saya tak boleh terima gerombolan Najib, Zahid semua ni yang sedang bercatur untuk cuba kembali berkuasa sampai dulu dia kata DAP racist. Hari ini dia sanggup bersekongkol dengan Anwar biar terpaksa terima DAP. That means they are hypocrites. Selama ini telah menipu rakyat. Umat Islam tak ada pedoman dah. You don't have a proper guidance. Tak ada. Kerajaan sekarang ni akan jahanamkan bukan hanya umat Islam, bangsa-bangsa lain, agama-agama lain. Demi negara saya bersuara. Demi negara saya sanggup tumpah darah. Faham? Jadi Muhyiddin, please, berundurlah. Saya merayu. For the first time, buat something good for the country dengan mengundur diri. Ya? Negara Malaysia tenat dengan kehadiran anda. Dan Anwar tidak pernah memiliki negara majoriti, jadi jangan spin, ya, jangan kata Mahathir berganding dengan Tengku Tan Sri Razali Hamzah untuk lawan Anwar. Tak ada lawan. There is no such thing as a fight. There is no fight. Anwar is never a threat. Mahathir berganding dengan Tengku Tan Sri Razali Hamzah kerana tahu gandingan mereka akan mampu menimbulkan satu kerajaan mantap yang berjiwa rakyat, yang berjuang untuk agama, bangsa dan negara tanpa meminggirkan mana-mana kaum, tanpa meminggirkan sesiapa sahaja demi kesejahteraan kita bersama. Bukannya untuk wang, kuasa dan kedudukan.